Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Muhammad al-hadi al-amin, wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستبعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita berkesempatan untuk mengimarahkan rumah Allah, masjid, bersalat jemaah, dan insya-Allah kita akan mengulang kaji ilmu fiqh pada malam ini berkenaan dengan permasalahan semasa, isu-isu yang ditimbulkan oleh netizen yang berlaku dalam suasana masyarakat kita pada hari ini, dan apakah pandangan fiqh, solusi agama terhadap masalah ini. Apa yang akan dibincangkan dengan tuan-tuan dan puan-puan diambil daripada penjelasan hukum yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Jikalau tuan-tuan ingin mendapatkan kefahaman lanjut, bacaan sendiri, bolehlah merujuk kepada website Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Sebagai muqaddimah pada malam ini, ada satu keterangan Bayan Linnas siri ke-271 berkenaan dengan hukum penglibatan orang Islam dalam majlis ritual keagamaan bukan Islam. Ini pun satu isu yang berlaku. Adakah boleh kita sebagai orang Islam terlibat dalam majlis keagamaan agama lain? Kalau tak boleh, mengapa tak boleh? Dan kalau boleh, setakat mana dibolehkan? Okay. Isu ini merujuk kepada satu viral seorang individu membaca Al-Fatihah dan berdoa dalam satu majlis ritual keagamaan bukan Islam di ibu kota. Bukan majlis ibadat umat Islam, orang lain. Dia pergi baca Quran. Maka Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan ingin memberikan penjelasan bahawa ini suatu perkara yang serius dari sudut akidah agama Islam. Ini bukan perkara main-main. Pihak Pejabat Mufti pernah mengeluarkan kenyataan berkenaan perkara ini bertajuk doa bersama dengan buka Islam dalam satu majlis yang boleh diikuti di pautan Bayan Linnas 156, doa bersama dengan buka Islam dalam satu majlis. Apapun penjelasannya ialah berdasar kepada surah Al-Kafirun yang kita baca, yang setiap orang boleh baca. Okay? Dan kebanyakan kita baca dalam solat.
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Full stop. Asasnya ialah berdasar kepada surah Al-Kafirun, sebagaimana Allah Ta'ala minta Nabi Muhammad bertegas, qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, orang yang tidak beriman dengan Allah, la a'budu ma ta'budun, aku termasuk umat-umat aku sekali-kali tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dalam ibadat dia ada red line dia. Jangan cross that red line. Ada garis pemisah kita dengan orang bukan Islam. Jangan semata-mata kita nak mengambil hati, jangan kerana alasan toleransi, jangan apa jua ideologisi kita mengenepikan penegasan ataupun garis panduan yang telah Allah Ta'ala telah tetapkan. Ini suatu perkara yang serius. La a'budu ma ta'budu, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu juga tidak akan menyembah, tidak mahu menyembah Allah yang aku sembah. Kamu pun tak sembah Allah, maka aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah. Wala ana abidun ma abadtum, Quran ulangi lagi, dan aku tidak akan beribadat sebagaimana kamu beribadat. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu pula tidak mahu beribadah sebagaimana aku beribadah. Lakum dinukum waliyadi, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama kamu. Jelas ayat Quran ni. Satu tabiat yang kita perhatikan, kalau perkara-perkara yang tegas, dia dalam ayat Allah Ta'ala buat ayat pendek-pendek supaya jelas. Sebagai contoh, sembahyang, solat yang wajib kita dirikan menjadi rukun Islam kita. Sesiapa yang tak salat masuk neraka, kerana dia telah menghancurkan tiang agama. Bila salat penting, Tuhan kata aqimus salah, dirikan sembahyang. Tuhan tak sebut dengan cara panjang-panjang. Aqimus salah. Zakat fardu ke atas umat Islam, menunaikan zakat, rukun Islam. Allah Ta'ala sebut wa atuz zakah, dan keluarkanlah zakat. Simple. Dia panggil apa? Firm and brisk, short and firm, jelas. Ini pun sama. Bila Allah Ta'ala sebut cerita surah Al-Kafirun, aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak akan sembah apa yang aku sembah, maka lakum dinukum waliyadin. Full stop. Bagi kamu agama kamu, pergi. Tapi bagi aku, agama aku, kamu jangan sekali-kali nak kacau. Ini suatu penegasan yang, sebab itulah pejabat mufti bagi tahu, ini suatu perkara yang serius. Tidak boleh kita mencampur adukkan, mencampur baurkan, mengelirukan, mengnasi kerabukan ibadah kita umat Islam dengan ibadah bukan Islam. Walau apa jua, regardless apa jua alasan yang kita nak berikan, walaupun dia itu orang bukan Islam tadi kawan kita, walaupun saudara mara kita, walaupun apa jua sekalipun, tidak boleh sekali-kali kita cross that red line, kita mencampur adukkan ibadah kita dengan ibadah agama lain. Tak boleh.
Oleh kerana ritual agama, ritual acara membaca doa ni, ia merupakan satu bentuk ibadah. Kalau bukan ibadah, tak apa. Kalau perkara-perkara adat, dia ada dua. Satu perkara ibadah, satu perkara bukan ibadah, yang kita panggil sebagai adat. Hubungan kemanusiaan, hidup berjiran, tolong menolong, kerja satu pejabat, masalah pengangkutan, masalah kecemasan, hospital. Ini hubungan kemanusiaan. Islam tidak ada larangan. Yang Islam melarang apabila terlibat dalam acara ibadah. Maka apabila ada orang jemput kita, ada satu agama lain menjemput kita orang Islam untuk turut sama-sama berdoa dengan cara Islam, tapi dalam majlis mereka, ini dia panggil soal ibadah. Maka soal ibadah tidak boleh kita nak mencampur adukkan, kita nak mengelirukan antara kita dengan orang bukan Islam, kerana ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah kita orang ni, dia tak selenggak ke atas. Dia tak selenggak ke atas. Dia rasa dia boleh buat keputusan. Cuba kita lenggak ke atas. Maksudnya rasa Allah Ta'ala ada atas kita. Rasa Allah Ta'ala maha berkuasa. Rasa Allah Ta'ala lah penentu segala perkara. Masa itu kita cuba berfikir, layakkah kita, patutkah kita, bolehkah kita untuk kita mencampurkan ibadat Islam dengan ibadat bukan Islam. Manusia ini zaluman jahula, zalim lagi jahil. Jahil kerana dia tidak meletakkan iman dalam hati dia. Dia tak merasa diri dia ni hamba Allah. Dia tak merasa. Dia rasa dia sebagai seseolah penentu segala-gala, walaupun bukan sebagai Tuhan. Akhir dia melanggar segala hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini manusia yang paling celaka sekali. Sebab itulah pejabat mufti memandang serius perkara ini, kerana ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap amal ibadah mestilah mengikut tata cara yang telah digariskan oleh syarak bagi mencapai redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan isu ini, Mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-113 bersidang pada 22 Januari 2019 telah membincangkan perkara berkenaan dalam maksud hukum berdoa bersama-sama dengan orang bukan Islam dalam satu majlis. Fatwanya adalah seperti berikut. Untuk lebih jelas, Jawatankuasa Fatwa, sebutan ringkasnya, pejabat mufti buat garis panduan. Kalau dah tak boleh mencampur adukkan tu, bagaimanakah garis panduan yang sebenar yang sepatutnya diamalkan oleh umat Islam, khususnya di negara kita ini. Maka pejabat Jawatankuasa Fatwa telah buat garis panduan seperti berikut. Pertama, kata dia, hukum orang Islam meminta atau mengarahkan orang bukan Islam bersama-sama berdoa mengikut anutan agama masing-masing dalam satu majlis yang dihadiri oleh penganut pelbagai agama adalah haram. Pertama sekali, kalau majlis ni majlis kita, majlis ibadah kita, contoh sembahyang maghrib tadi, tiba-tiba dalam ramai-ramai yang hadir ni mungkin pelancong bukan Islam. Maka apabila tiba saat berdoa, imam mengarahkan bukan setakat ahli jemaah, makmum termasuk bukan Islam untuk turut sama berdoa. Ini tidak dibenarkan, dilarang dan berdosa sama sekali. Tak boleh.
Hak dia, lakum dinukum waliyadin. Dia bukan Islam, itu dia punya pasal. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Garis panduan pertama, majlis kita, kalau ada orang yang bukan Islam, tidak boleh kita mengarah mereka untuk turut sama berdoa, walaupun berdoa dengan cara mereka dalam majlis ibadah kita umat Islam. Tak boleh. Majlis kita tak boleh, walaupun itu majlis kita, walaupun kita tuan rumah, walaupun kita tuan tok penghulu sekalipun. Tak boleh. Tak boleh mencampur adukkan. Walaupun kita kata, ya Ustaz, dalam majlis, dalam masjid, apa salahnya masjid kita? Sekalipun begitu, contoh kuasa fatwa beritahu tidak boleh sama sekali. Tidak boleh ada arahan untuk mengarahkan penganut agama lain turut berdoa dalam majlis doa kita. Tak boleh. Yang kedua, orang Islam adalah dilarang daripada menganjurkan atau menghadiri apa-apa majlis yang melibatkan upacara keagamaan agama lain. Tadi majlis kita, ni yang kedua, bukan majlis kita. Bukan kita sebagai sahibul bait, bukan kita sebagai apa dia, tuan rumah. Orang lain anjurkan majlis, dijemput ataupun tak jemput kita, kita hadir dalam majlis tersebut untuk bersama-sama terlibat dalam upacara majlis ritual tersebut. Yang ni pun tidak dibenarkan, haram dan dilarang sama sekali. Tak boleh. Kita pergi tak boleh. Sebab tadi, lakum dinukum waliyadin. Bagi aku agamaku, bagi kamu agama kamu. Okey? Kalau nak buat juga, lenggak ke atas. Tengok Allah Ta'ala redha ke tak redha. Cuba rasa kita ni hamba kepada Allah Ta'ala. Jadi yang kedua, kalau majlis orang lain pun tak boleh kita hadir. Majlis agama lah, ritual. Dijelaskan juga dalam nombor 3, nombor 4, perenggannya beritahu larangan ini dibuat supaya kita menutup pintu-pintu syirik. Tak boleh. Dia banyak masalah. Kalau kita buka, dia menimbulkan banyak masalah yang boleh mengelirukan umat Islam serta mencelarukan identiti umat Islam. Tak boleh. Dua situasi. Situasi terakhir ketiga, kata dia, namun demikian umat Islam tidak dianggap berdosa jika berada dalam majlis yang bukan bersifat keagamaan, bukan bersifat ritual, okey, di mana dalam tu ada orang bukan Islam dan ada orang Islam, dan masing-masing berdoa mengikut kehendak masing-masing. Tidak ada arahan, tidak ada satu kerasmian untuk berdoa. Itu tidak mengapa. Okay? Kita hadir sebagai contoh, pergi tengok bola di stadium. Okay? Tiba-tiba masing-masing berdoa, masing-masing berdoa dengan cara masing-masing. Orang bukan Islam nak berdoa, tiba-tiba kita pun nak berdoa. Itu tak ada masalah. Kerana itu dia panggil tidak ada percampuran, mencampur baukan ibadah. Kerana upacara tersebut bukan upacara ibadah. Ataupun macam tadi, kita bersolat, lepas solat tu imam angkat tangan, ada pelancong bukan Islam, turut sama-sama mengaminkan doa. Itu dia punya pasal lah, tak ada masalah. Itu pun tidak ada masalah kerana tidak ada arahan daripada imam untuk mengarahkan pelancong yang bukan Islam untuk turut sama berdoa. Tak ada masalah. Okay? Yang masalahnya apabila ada bersifat bercampur bau tadi, ada satu kerasmian yang menyebabkan bercampur bau ibadah kita dengan ibadah lain. Tapi kalau masing-masing, itu hal masing-masing yang tidak memberi kesan kepada hukum tadi. So 3 situasi ini
perlulah difahami oleh kita semua agar kita tidak mencampur adukkan ibadah dengan ibadat sehingga tidak menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Pejabat Mufti ingin menegaskan kewujudan pelbagai agama suatu realiti yang perlu diterima oleh semua masyarakat Malaysia. Perlembagaan persekutuan mengiktiraf kepelbagaian ini. Walaupun demikian, bagi orang Islam ada batas-batas akidah, ada batas-batas hukum syarak yang perlu dijaga dan dipertahankan agar tidak terjebak kepada kesyirikan. Meraihkan kepelbagaian bukan bermaksud mengiktiraf keabsahan agama lain sehingga sanggup menggadaikan ataupun berkompromi dalam hal-hal yang bersifat prinsip. Pada masa yang sama, keharmonian kehidupan dalam kepelbagaian agama dalam masyarakat yang ada mesti dipertahankan kerana ia juga adalah sebahagian daripada ajaran agama Islam. Wallahu alam. Itu tentang isu pertama, isu penglibatan orang Islam dalam majlis yang terdapat ritual keagamaan bukan Islam. Ini tuan-tuan untuk lanjut boleh merujuk kepada Bayan Linnas Pejabat Mufti Wilayah seri yang ke-271. Kalau tak ingat pun tulis Google je Bayan Linnas 271, dia akan keluar masalah ini. Baik. Seterusnya tuan-tuan sekalian, kita pergi kepada hukum berzikir menggunakan tasbih digital ketika mendengar khutbah. Ini ada suatu persoalan hukum berzikir menggunakan tasbih digital. Bukan biji tasbih tu, tasbih digital ketika mendengar khutbah. Persoalan saya mempunyai kemusykilan berkaitan hukum berzikir. Saya sentiasa berusaha untuk menjadi seorang yang istiqamah dalam berzikir. Baru-baru ini saya telah membeli tasbih digital dan menggunakannya di pelbagai tempat, termasuklah ketika mendengar khutbah pada hari Jumaat. Apakah perbuatan tersebut menyebabkan pahala Jumaat saya menjadi sia-sia? Orang berzikir guna tasbih digital, ketika dengar khutbah dia turut sama berkhutbah dengan berzikir. Boleh ke tak boleh? Apakah pandangan hukum fiqh terhadap isu ini? Pejabat Mufti Wilayah dalam penjelasan hukum yang saya ringkaskan ada 3 perkara dibincangkan. Pertama sekali hukum berzikir. Hukum berzikir. Hukum berzikir ini merupakan suatu perkara yang amat dituntut oleh agama Islam. Apa maksud dituntut? Mana kita kalau boleh memperbanyakkannya. Apakah dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41 hingga 42, Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak-banyak. Wasabbih, dan bertasbihlah, menyucikan Allah dengan tasbih pagi dan juga pada waktu petang. Ayat ini memberi suatu kefahaman kepada kita bahawa kita disunatkan, digalakkan untuk berzikir pada setiap masa. Zikir yang dimaksudkan ialah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fitrah kita manusia, bila kita ingat perasaan kita, anggota kita ingat Allah,
pada masa tu biasanya mulut juga akan menyebut kalimah-kalimah yang menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kan, bila kita bangun pagi dak, bila bangun pagi Allah wujud Tuhan bagi kita hidup balik, pada masa tu sebut alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Biasanya lepas kita bagi salam sembahyang, lepas kita bagi salam selepas sembahyang, biasa kita ingat Allah Ta'ala, pada masa tu terpacul mulut kita astaghfirullahalazim. Bila kita teringat dosa, banyak dosa aku, ingat pada Allah Ta'ala, biasa terpacul astaghfirullahalazim. Kita lalu tengah jalan tengok ada aksiden, kita akan kata Masya Allah. Teringat bencana ini datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya zikrullah ialah ingat kepada Allah Ta'ala. Dan fitrah manusia dalam masa yang sama biasa mulutnya akan melafazkan kalimah-kalimah zikir kepada Allah Ta'ala. Dalam satu hadis, Nabi ingat kepada Allah Ta'ala. Dia sebut Nabi istighfar kepada Allah Ta'ala dalam sehari 70 kali. 70 waktu ingat kepada Allah Ta'ala. Kita ni istighfar lepas solat je. Kalau solat 5 waktu, 5 kali tu je lah. Waktu lain mungkin ya, mungkin tidak. Tu pun kadang-kadang lepas solat tak istighfar pun, 5 kali je. Nabi sampai 70 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya istighfar, berzikir kepada Allah Ta'ala merupakan suatu perkara yang dituntut, tidak ada larangan. Satu. Yang kedua, masalah tasbih digital. Walaupun dalam penjelasan hukum tidak disebut secara panjang lebar, tetapi disebut dalam fatwa-fatwa yang lain, tasbih ni merupakan alat. Maka alat kita boleh guna mengikut qadarnya. Alat kita boleh guna mengikut qadarnya. Mana sekadar alat itu sesuai dengan semasa, maka Islam membenarkannya. Sebagai contoh, mikrofon. Mikrofon ni bukan ibadat. Dia bukan syarat pun dalam mengajar agama, dalam memberi kuliah. Tapi dia alat untuk membantu menyebarluaskan kuliah yang diajar supaya ramai orang-orang boleh dengar. Dia alat. Maka Islam terima dia sekadar mana yang selayaknya. Sebagai contoh, satu dah cukup. Cukuplah satu. Jangan letak sampai 10 mikrofon depan ni. Itu keterlaluan. Nampak tak? Okay? Satu dah cukup. Satu untuk imam, satu untuk Bilal. Alat. Speaker alat. Okay? Dalam masjid ini selayaknya berapa speaker? 1, 2, cukup. Jangan letak sampai 100 speaker. Itu bertentangan dengan kaedah agama. Begitu juga dengan tasbih. Tasbih sama ada kita guna ruas jari, tasbih sama ada kita guna biji tasbih, bolehlah, tapi dengan selayaknya. Jangan pula beli tasbih, buah tasbih, biji tasbih sebesar buah kelapa. Kan ada juga kan, ada orang tu buat tasbih tu, satu-satu biji tasbih tu macam sebesar buah kelapa. Itu memang keterlaluan dah. Okay? Mikrofon pun satu cukup. Jangan letak sampai 10 mikrofon. Itu memang dah tak logik dengan akal manusia. Maka tasbih digital pun tidak ada masalah, kerana ia selayaknya dan ia boleh membantu kita untuk berzikir. Maka Islam tidak ada halangan. Tak perlu nak keluarkan hukum boleh ke tak boleh gunakan di tasbih. Sebagaimana tidak ada mufti pernah bincang mikrofon ni boleh ke tak boleh. Tak ada masalah. Nak guna mikrofon jenis apa tak ada dibincangkan, kerana itu ia sebagai alat sahaja. Yang ketiga, ketika solat Jumaat, okey,
Seringkasnya Jumaat ini dia ada adab-adab dia, iaitulah apabila tu imam berkhutbah kita kena senyap. Tu imam kena khutbah kita kena senyap. Senyap mana kita dengar apa yang khutbah disampaikan. Tak boleh kita melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kita tersasar pemerhatian kita kepada tu imam. Tak kira sama dengan kita baca Quran, kita berzikir, kita main telefon, berbual dengan kawan, itu semua tak dibolehkan semasa solat Jumaat dan ketika khutbah Jumaat. Maka berzikir ketika khutbah Jumaat walaupun dengan tasbih digital, maka itu juga tidak dibenarkan. Bukan nak kata haram, tapi makruh yang boleh menyebabkan hilang pahala kita ketika kita berada dalam khutbah Jumaat. Tak boleh. Kita kena berhenti. Mana kena berhenti? Kena dengan khutbah. Kecuali lah kata Imam Ar-Ramli, ada pendapat ulama mengatakan boleh kita teruskan berzikir tapi dengan cara yang paling perlahan apabila tak dengar khutbah. Contohlah, hari itu mungkin mikrofon rosak, mikrofon masjid tak dengar, ataupun kita duduk di kampung mana yang tidak ada speaker. Solat Jumaat kita hadir tapi khutbah tak dengar. Pada masa tu ada pengecualian. Boleh kita teruskan berzikir tapi dengan cara yang paling perlahan, tidak mengganggu orang lain. Boleh. Kerana pada masa tu kita tak dapat buat apa-apa. Nak dengar khutbah pun tak dengar, tak boleh buat apa-apa, maka boleh teruskan berzikir dengan cara yang perlahan. Itulah berkenaan dengan maknanya boleh hukum asal apabila sampai khutbah Jumaat kita kena berhenti berzikir. Cuma kalau khutbah Jumaat tak didengari, maka boleh kita berzikir dengan cara yang perlahan. Akhir sekali tuan-tuan sekalian, yang menarik juga berkenaan dengan Irsyad Fatwa seri ke-794, hukum meminta semula hadiah hantaran apabila putus tunang. Ni pun orang tanya. Dia kata, saya telah bertunang dengan seorang wanita. Selepas sebulan majlis pertunangan, pihak perempuan ingin memutuskan pertunangan atas sebab yang saya sendiri tidak tahu. Jadi bolehkah saya mengambil kembali hadiah hantaran pertunangan yang telah saya berikan? Agak-agak boleh ke tak boleh? Kalau hadiah hantaran kahwin tak boleh minta balik sebab dah kahwin. Tapi kalau bertunangkan kita boleh katakan tak jadi. Boleh on dan tak on kan? Okay? Bolehkah ambil balik? Ringkas jawapan, hadiah yang diberikan sebagai hantaran untuk pertunangan boleh untuk diambil kembali. Boleh. Sekiranya mereka tak jadi berkahwin. Kita dah buat siap-siap hadiah tu sebagai hantaran pertunangan, bukan perkahwinan. Tiba-tiba sampai masa tak jadi atas sebab-sebab yang tersendiri, kita boleh minta balik. Boleh minta balik. Bolehlah pergi rumah makcik nak minta balik cincin, makcik nak minta balik kasut diberi, makcik nak minta balik telefon, tu boleh. Namun disyaratkan pemberian tersebut mestilah dengan tujuan untuk perkahwinan. Mana untuk bertunang tadi, kita hantar benda tu untuk pertunangan yang akan menyebabkan perkahwinan. Namun jikalau sebarang pemberian tersebut bukan dengan niat untuk pernikahan tetapi semata-mata sebagai hadiah, maka tidak dibenarkan untuk mengambilnya kembali kerana ia termasuk dalam larangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aidu fi hibatihi kal-aid fi qaihi. Orang yang meminta semula hibahnya, hadiahnya, sama seperti orang yang memakan semula muntahnya, riwayat Al-Bukhari. Yang dibolehkan tu hantaran untuk pertunangan yang menyebabkan perkahwinan, yang tu boleh minta balik. Tapi hadiah bagi suka-suka, saya sebut istilah suka-suka, hadiah ketika duk bercinta itu tak boleh kita nak minta kembali. Kita dah yang dah bagi bunga, kita belanja dia minum sebagai contohnya, kita dah bagi apa jua hadiah yang bukan berniat untuk hantaran yang menyebabkan perkahwinan, yang ni minta maaf saja belaka. Tak boleh kita minta kembali
Kerana Nabi melarang orang yang minta semula hadiah ni macam orang makan bekas muntah dia. Maka kesimpulannya, boleh minta kalau hadiah untuk acara pertunangan yang boleh menyampaikan kepada perkahwinan, tapi tidak boleh minta hadiah yang diberi bukan untuk tujuan tersebut. Maklumat lanjut, tuan-tuan, puan-puan boleh rujuk kepada Irsyad Fatwa CD 794, hukum meminta semula hadiah hantaran apabila putus tunangan. Saya rasa setakat itulah untuk pada malam ni. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat Allah Ta'ala. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayna min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.